Vandalism ialah perbuatan yang merosakkan harta benda awam atau persendirian. Kita tidak tahu bahawa perbuatan ini banyak memberi kesan negatif kepada kita maupun orang lain. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan aku. Aku dan rakan-rakanku sering melakukan vandalism di sekolah. Kami melakukan dengan seronok tanpa berfikir kesan perbuatan ini, sehingga menjadi tabiat dalam kehidupan kami. Sehinggalah suatu hari Sekali dulu lah. Alah, kosong. Aku masuk dulu lah. Kenapa tu? Semua kita ni tak jatuh jadi. Boleh ke? Kamu boleh bangun tak? Tak boleh. Okey, nanti saya bangun dulu Ustaz. Ustaz, tadi saya tengah sampah. Lepas tu saya ada tengah budak tak tolong. Lepas tu saya tengok dia dah terjatuh kat kerusi. Kat mana tu? Dekat bangunan sebelah, kelas kat bangunan sebelah. Jom pergi. Okey, apabila mikroorganisma ni bertemu dengan satu pemboleh ubah ni, kita tak boleh disatukan sebab benda tu adalah salah satu yang tidak boleh disatukan. Siku Hakimori Abnan. Waalaikumsalam. Ya cikgu. Oh, tentang berita tentang anak murid kelas kamu tu, kelas cikgu. Oh, setakat yang saya tahu sekarang dia kat hospital lagi. Tapi tadi doktor ada cakap berkemungkinan dia akan dapat cuti selama Aduh. Aku dengar tadi yang kau tu. Nah, kau ni Zan. Lah, Adi Ayub. Tak ada, aku tak main. Tak main. Siapa yang start dulu? Lah. Aduh. Kawan kami. Macam mana? Mana ni? Aduh, nanti bagi tahu ibu bapa macam mana? Susah lah macam ni. Sakit tak duduk. Sakit 2 bulan tu, bukan sekejap duk. So macam ni. Aku rasa kan Macam mana? serah diri lah. Sendiri Serius lah, sendiri. Kita ni lah Cakap kita yang buat. Macam mana Zan? Nanti cikgu marah macam mana? Macam mana ada memang salah kita. Salah kita lah macam mana? Jomlah, jom. Boleh? Boleh, jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Boleh. Cikgu, sebenarnya kami nak buat pengakuan. Kejadian beberapa hari lepas tu, kejadian jatuh kerusi tu, sebenarnya kami yang buat. Cerita dia macam ni cikgu. Orang tak beres lagi ni. Kita nak buat ni. Kau dengar tak Bosan lah. Jom, bosan kan? Buat ni.
Ada ide. Belum cari barang. Benda pun dah jadi, nak salahkan siapa pun tak boleh. Jadi terpaksalah saya bagi hukuman kat kamu semua. Saya harap hukuman yang kamu terima ni dapatlah jadi pengajaran kepada kamu untuk kamu berubah lebih baik daripada dulu. Okey, boleh? Habislah kita kena hukuman. Dia paling kita tak boleh. Mana kita yang bahagia. Kita berubah. Ubah. Orang benda ni Dia sama-sama kita ubah kan. mana akibat dia? Nanti kita kena minta maaf ni orang tu. Bila saya ni kita orang. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Okey. Bantras vandalism. Macam mana video tadi? Best kan? Baiklah, seterusnya kami akan menerangkan tentang isu masalah vandalism di kalangan pelajar sekolah dengan lebih terperinci. Jom! Apakah itu vandalism? Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, vandalism bermaksud suatu perbuatan yang membinasakan atau merosakkan harta benda awam atau persendirian. Kegiatan vandalism ini merupakan salah satu aktiviti wilayah yang dilakukan oleh segolongan manusia disebabkan oleh keadaan masyarakat. Oleh hal yang demikian, perbuatan vandalism ini merupakan suatu perkara yang tidak bermoral dan tidak patut diikuti oleh setiap individu. Okey, seterusnya kami akan menerangkan tentang faktor atau punca berlakunya vandalism dalam kalangan pelajar sekolah. Okey, baik. Yang pertama adalah disebabkan oleh sikap pelajar itu sendiri. Mereka melakukan vandalism untuk menyesuaikan diri atau mendapat tempat dalam suatu kumpulan. Maksudnya di sini, mereka yang melakukan vandalism ini hanya sekadar untuk menunjuk kekuatan atau mendapat perhatian daripada pelajar lain. Pada hakikatnya, perbuatan mereka bukanlah perbuatan yang baik dan hanya menyusahkan orang lain. Okey, yang kedua adalah disebabkan oleh faktor pengaruh rakan sebaya. Seperti yang kita tahu, remaja seringkali melakukan aktiviti secara berkumpulan tanpa berfikir. Maksudnya mereka lebih suka berbincang dalam kumpulan dan membuat hal sesuka hati mereka tanpa mengikut arahan daripada guru, ibu bapa ataupun orang lain. Pada hakikatnya, seperti yang kita nampak, kebanyakan vandalism yang berlaku di Malaysia ini adalah berpunca daripada satu kumpulan, bukanlah secara individu. Oleh itu, jelaslah bahawa faktor berlaku vandalism ini adalah disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya sama-sama membuat vandalism. Selain itu, antara punca-punca berlakunya vandalism di kalangan pelajar remaja juga adalah kurangnya didikan daripada ibu bapa. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa kurang berpendidikan, sangatlah tidak memberi peringatan ataupun pelajaran kepada anak-anak. Oleh itu, ibu bapa yang kurang berpelajaran, kurang memberi perhatian dan juga mendidik anak-anak dari rumah hinggalah keluar rumah. Seterusnya adalah antara punca-punca berlakunya masalah vandalism di kalangan pelajar remaja adalah pengaruh media massa. Hal ini berlaku kerana golongan remaja ini selalu ada sifat selalu untuk meniru ataupun mengikut sesuatu perkara yang berunsurkan vandalism. Hal ini dikatakan demikian kerana berlakunya paparan ataupun rancangan-rancangan daripada negara barat yang berunsurkan vandalism. Ini menunjukkan bahawa pelajar-pelajar ataupun golongan remaja ini suka meniru dan terpengaruh dengan sikap vandalism tersebut. Okey, itu saja dari kami. Okey, seterusnya, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah vandalism di kalangan pelajar sekolah? Yang pertama,
langkah-langkah yang boleh diambil adalah melalui pendidikan. Melalui pendidikan kita boleh lihat di sekolah ataupun di mana-mana ibu bapa haruslah menekankan tentang pendidikan. Maksudnya masalah vandalism ini, menjaga awam, jangan merosakkan kerusakan awam, ataupun lain-lain. Maksudnya pendidikan, melalui pendidikan kita belajar di sekolah, kita haruslah mengetahui atau menekankan tentang tajuk vandalisme ini. Selain itu adalah masyarakat. Masyarakat juga mempunyai memainkan peranan penting dalam mengatasi langkah-langkah vandalisme ini. Yang pertama, masyarakat adalah masyarakat perlulah menjadi mata atau telinga pihak berkuasa. Sekiranya ada pelajar ataupun ada murid yang melakukan vandalisme ini, mereka haruslah memberitahu kepada pihak berkuasa. Ini kerana mereka boleh jadi saksi ataupun bahan bukti yang mengatakan mereka melakukan vandalisme ini. Selain itu adalah peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa ni kita boleh lihat mereka yang membesarkan kita, maksudnya kita berada di rumah bersama mereka. So bak kata patah, menetul buluh biarlah dari rebungnya. Ibu bapa haruslah mengetahui aktiviti harian anak mereka. Ibu bapa haruslah mengetahui apa yang mereka buat di sekolah, apa yang mereka buat di luar sekolah. Ibu bapa haruslah menekankan tentang vandalisme ini. Seterusnya salah satu cara untuk membendung atau menangani aktiviti vandalisme ini itu dengan melakukan aktiviti seperti kempen kesedaran. Hal ini kerana jika sekiranya melakukan aktiviti kempen kesedaran ini, maka pelajar-pelajar lebih berhati-hati sekiranya di sekolah. Diorang akan jika ada kempen ni, diorang akan ikutlah kempen tu. Lepas tu contohnya kalau melakukan aktiviti kempen kesedaran ni, aktivitinya dinding-dinding kat sekolah tu lah, ada kesan-kesan yang conteng-conteng ke apa ke, diorang akan cat balik dinding tu. Pelajar-pelajar akan cat balik sama-sama, ramai-ramai. Jadi pelajar-pelajar pun mengambil iktibar lah bila diorang dah melakukan aktiviti kesedaran itu. Seterusnya penguatkuasaan undang-undang. Salah ni paling last lah ni. Sekiranya macam aktiviti vandalisme ni sangat berleluasa, jadi penguatkuasaan undang-undang harus diperketatkan di negara ini. Pihak sekolah ataupun pihak kerajaan haruslah mengetatkan undang-undang sekiranya pelajar salah satu pelajar telah pun merosakkan harta benda sekolah. Pihak sekolah perlu mengambil tindakan yang agak keras sedikit lah. Kat situ jadi pun pelajar akan rasa takut nak buat kerja kotor tu lah, macam merosakkan harta benda sekolah, harta benda awam, dan sebagainya. Jadi itu saja, sekian, terima kasih. Akhir sekali, kesimpulan yang dapat kita simpulkan ialah masalah gejala vandalism dalam kalangan pelajar di Malaysia dilihat tidaklah begitu teruk. Namun, jika perkara ini dibiarkan dan tidak dipandang serius, ia boleh menyebabkan dan memberikan impak yang besar kepada negara. Oleh itu, telah kita ketahui beberapa faktor yang telah mempengaruhi pelajar dalam masalah vandalism ini ialah pengaruh media massa, kurang didikan agama serta ibu bapa, pengaruh rekan sebaya dan sikap pelajar itu sendiri. Maka dengan itu semua pihak perlulah memainkan peranan dengan baik, khususnya pihak ibu bapa dan pihak sekolah bagi membendung masalah vandalism dalam kalangan pelajar sekolah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 88. Ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang bermaksud, janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerosakan. Oleh itu, marilah sama-sama kita mencegah vandalisme itu.